budak tu kecil je. Dia kata beza dengan tok ambil uduk sah. Dia kata macam apa? Dia kata mak ambil uduk lain macam mana? Dia kata tok ambil uduk gigi tak dulu baru kumuk. Mak dia kata kumuk terus. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis Ustaz Muhasdi, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa kumpulan Ar-Rayyan, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Tuan-tuan, saya nak ambil masa sejam saja sebab kita ada makan, betul tak? Bila sebut tentang kullu, kita mengaji bahasa Arab ni, kullu ni semua. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Menunjukkan tuan-tuan, mati ni bukan sahaja manusia, tapi mati ni akan dirasai oleh pokok, akan dirasai oleh binatang, batu dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kullu, setiap yang ada jiwa pasti akan rasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun tuan-tuan, bila mati ni, apa yang kita buat ini akan dibalas di akhirat. Sebab tu kita buat baik sekarang tak nampak, tuan. Kita buat apa pun tak nampak sebab dibalas di akhirat. Bila nak balas di akhirat inilah yang kita takut sangat ni. Takut apa yang kita buat di dunia ni tak nampak balasan itu. Sebab apa? Semua yang kita buat benda tak elok. Sebab tu kata ulama, bagaimana kita buat di sini nak dapat ganjaran pahala kita di akhirat. Di antaranya tuan-tuan, kita akan melalui detik-detik kematian ini. Sama ada tuan-tuan suka tak suka, pasti rasa. Sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu. Kalau boleh bagi saya kemudian sikit lah, sebab nanti siapa nak ceramah kan. Saya pun dah 50 dah tuan-tuan. Baru ni perjumpaan reunion Iri Ici Sendian Berhad. Saya dulu kerja Kelang, Iri Ici, buat reunion 29 tahun tuan-tuan. Saya berhenti dan Iri Ici itu ditubuhkan. Bila jumpa, ramai di kalangan sahabat dah meninggal. Di antaranya kena kanser, ada yang kena petir pun ada yang aksiden. Ramai dah meninggal. Dan bila jumpa balik 29 tahun tuan-tuan, ada yang alhamdulillah dulu gigi penuh, gigi pun tak pernah ada dah. Dan ada yang jumpa dulu kurus ya, lah ni alhamdulillah gemuk. Dan ada di kalangannya yang jumpa tu semua tak ada hitam dah, putih semua. Bila cakap pun bunyi lain dah, lama tak jumpa. Nampak teruk dah tuan-tuan. Ramai yang dah meninggal dah. Sebab tu baru ni ada seorang budak, dia kata saya ada tahu. Dia kata mak saya ambil uduk tak sah. Saya kata dia pasal apa? Budak tu kecil je. Dia kata beza dengan tok ambil uduk sah. Saya kata macam pasal apa? Dia kata mak ambil uduk lain macam mana? Dia kata tok ambil uduk gigi tak dulu baru kumuk. Mak dia kata kumuk terus. Dia kata ini nampak tuan-tuan nak lena merapu. Jadi tuan-tuan yang dikasih, sebab tu saya nak bagi tahu dalam hidup kita untuk memudahkan kematian. Kata ulama apa? Ingat, la taghdab. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Innal ghadab minasyaitan. Marah ni daripada syaitan. Ai syaitan minan nar. Syaitan tu daripada api. Tutfi'un nar minal ma. Dipadamkan api tu dengan air. Maksud dia tuan-tuan, kita ni nak padamkan syaitan, nak marah, padamkan kemarahan. Dengan apa? Dengan wuduk. Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk jangan tinggal. Wuduk, selalu berwuduk. Dan saya cerita dalam YouTube tuan-tuan, saya pernah pergi Madinah. Ketika itu ada seorang syekh, nama Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah syekh tu. Saya ambil wuduk. Kita ni tuan-tuan nak sempurna sembahyang, wuduk tak sempurna. Sebab tu tuan-tuan, bila wuduk tak sempurna, sembahyang kita tak khusyuk. Sembahyang kita boleh ingat telefon letak tak mana. Sembahyang kita boleh angkat takbir, boleh ingat bini suruh beli apa. Angkat takbir Allahu Akbar, garam. Lah boleh ingat dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab wuduk kita.
Sebab tu sempurna wuduk. Ketika saya ambil wuduk tu, tuan-tuan, ada seorang syekh duduk sebelah saya. Saya buat tak tahu ambil wuduk. Nak pergi solat sunat duha. Saya pun usalli sunatan duha. Allahu akbar. Syekh tu tepuk bau saya. Saya pun terkejut lah. Tengah nak semayang dia tepuk bau. Ingat dia nak masbuk dengan saya. Rupanya dia tegur. Saya pun kalih. Limadha ya syekh? Dia kata, roh maratan ukhra. Pergi sekali lagi. Takhul wuduk. Pergi ambil wuduk. Saya pun heran, pasal apa dia suruh ambil wuduk? Aku silap lah. Jadi saya pun ambil wuduk. Dia tengok saya. Biasalah bila orang tengok, buat bagi lambat sikit. Dia tengok kan. Biasalah kan, tuan-tuan kan. Kita sembahyang orang tengok, buat lambat sikit lah. Allah, ambil takbir pun bukan main. Orang tak ada sembahyang punya cepat. Ni kita dia tengok, kita ambil wuduk lah. Ambil, habis-habis. Kita pun pergi solat. Usalli sunnatan tu. Allah, dia tepuk kali lagi. Saya pun kalih, limadha ya syekh? Takhul wuduk maratan ukhra. Pergi ambil wuduk kali lagi. Saya kata, apa silap ni? Saya pun ambil wuduk. Ambil wuduk, dia tengok, saya buat tak tahu ya. Kemudian saya pergi usalli, dia tepuk kali lagi. La, roh maratan ukhra. Arab ni dia sebut roh. Roh ni maksud apa? Pergi. Kita kadang-kadang pergi Mekah, kita tak tahu. Tengah, orang perempuan selalu sembahyang tengah jalan. Arab akan sebut, roh. Apa maksud dia? Beredar. Kita, roh. Hantu. Roh tu pergi. Satu lagi Arab kalau marah dia kata apa? Barra. Barra tu maksud dia beredar, berambus. Kalau dia marah sangat dia kata itlaq barra. Kalau tuan pergi Mekah tuan jaga. Kadang-kadang dia marah kata itlaq barra. Maksud dia berambus. Orang perempuan sembahyang tengah jalan, usalli sunnat Allah. Barra. Kita barra bukan maksud dia barra beredar. Dia kata roh pergi sekali lagi maratan ukhra takhul wuduk, pergi ambil wuduk. Saya pun ambil wuduk. Ketika ambil wuduk, saya ambil yang wajib saja. Letak ayat tu, letak di muka, dia bisik kat telinga, ya akhi tad'u ila Allah, doalah kamu kepada Allah. Rupanya dia suruh doa. Doa apa? Saya pun dengar. Doa apa? Doa apa? Dia bisik, Allahumma bayyiz wajhi binurika yauma tafyaduju awliyaika wala tusawwiz wajhi bizulumatika yauma tasyaduju a'daika. Ya Allah, kau jadilah mukaku bercahaya ya Allah seperti mana wajah awliyamu. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana gelapnya muka musuh-musuhmu. Saya basuh muka ni, dia bisik kat telinga kita, faham bahasa Arab, menangis saya. Kita ambil wuduk ada tak? Tak sempurna ambil wuduk. Sambil duduk wuduk, tengok member sebelah, rokok. Tengah ambil wuduk minta rokok. Itu macam mana sembahyang nak khusyuk bang? Sebab tu kata ulama, untuk memudahkan kematian, wuduk sempurna. Kemudian saya ambil tangan, basuh tangan, dia bisik kat telinga, Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, mengalir air mata saya. Basuh tangan kiri, wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, mengalir air mata. Basuh kepala, dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadikas salihin. Itu untuk seorang. Ya Allah, bagi ku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang saleh. Basuh kepala, menangis saya. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetaplah tapak kaki aku atas titik sirat. Kita ambil wuduk ada doa tak? Tak ada bang. Mulai hari ini tuan-tuan, untuk memudahkan kematian kita, kata ulama, wuduk bagi sempurna. Habis-habis tuan-tuan saya doa, lepas doa saya pergi berdiri, usalli sunatan duha. Allah, dia tak ada dah. Dia buat tak tahu dah. Rupanya wuduk sempurna, angkat-angkat takbir. Sedapnya sembahyang kita ni. Sedap sebab apa? Wuduk. Kita wuduk sempurna tak? Basuh kaki haram, gosok pun tak. Dia suruh ustaz gosok duduk sebelah, ustaz gosok. Ambil sempurna bang. Wuduk sempurna memudahkan kematian kita. Wuduk sempurna. Yang kedua apa? Banyakkan zikrullah yang mudah untuk disebut ketika kematian. Apa zikir? Afdalu zikri la ilaha illallah. Selalu sebut ini, la panjang, ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut elok, la ilaha illallah. Banyak kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut selalu nak tegur. Banyak kita kan bila buat tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila 20, Pak Imam,
Allah. Apa maksud dia? 20 dawai ayat angkat ayat. Oh, orang rumah berkalut angkat ayat. Dia pun la ilaha illallah 40 Pak Imam bagi gear. Allah. Kita pun jadi cepat la ilaha. Maksud dia apa? Ayam angkat ayam. Lah kali 80 Pak Imam. Allah. Kita pun jadi macam mana? Macam dengan ayam yang bunyi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ingat, zikir ni biar lambat bagi sempurna. La ilaha illallah. Macam kita azan lah. Azan kalau tak sempurna, tuan-tuan dengar tak sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu allowance 200 setahun. 200 setahun macam tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa maksud dia? Main tak apa. Cuba tuan-tuan, kita zikir sebut elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Orang pun dengar main kan. Kita pun duduk di rumah, isteri, suamiku. Tiba-tiba sebab apa? Sebab sebutan yang elok. Sebutan elok, suami jadi imam. Sebutan elok, seronok dah isteri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri belakang, suamiku. Seronok dia. Ar-Rahmanir Rahim. Suamiku. Kan? Lalu waladhdallin, duk dengar. Surah apa nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Isteri punya seronok. Inna a'tainakal kautsar. Bini kata, tahu dah. Inna a'tainaka. Sebab tu tuan-tuan, kita kena apa? Zikrullah. Sebut elok-elok. La ilaha illallah. Sebab kalimah inilah yang boleh sebut ketika nak mati esok. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajar kepada orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Sebab kalimah lain saya sebut selalu tak boleh sebut tuan-tuan ketika sakarat. Kalimah lain ketika sakarat, tangan tak boleh bergerak dah. Ibu dan ayah, abang, mulut hanya nganga ya. La ilaha illallah, lidah yang boleh sebut. Kalau masa sekarang tak pernah sebut, tak ada harapan nak sebut. Sebab masa nak mati nak sebut subhanallah kena muncung. Subhanallah mana boleh? Nak sebut apa lagi? Alhamdulillah kena buka. Yang boleh sebut apa? La ilaha illallah. Kan tu ah. Cuba tuan-tuan buka mulut sikit. Sebut. Nak mati lah tu. Kalau boleh jangan lagi lah tuan-tuan, bagi panjang umur lagi. Tapi sebutlah zikrullah. La ilaha illallah. Sebut elok. Sebab tu bila saya buat tuan-tuan tahlil, ada orang kata apa ni tahlil bid'ah. Saya marah tuan-tuan. Tahlil ni semua ayat Quran. Kan? Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh, disebut nama mayat tu. Sya'ulil lahumul Fatihah. Semua ayat Quran tidak. Kemudian kita baca apa? Qul huwallah. Kemudian apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian la ilaha illallah Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa? Fatihah. Kemudian apa? Alif Lam Mim. Semua ayat Quran. Ada orang kata apalah ustaz, tahlil ni tak sampai kat mayat. Kalau tak sampai mayat, kita baca Quran dapat pahala tak? Iqra'ul Quran, Nabi kata. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabihi, bagi syafaat pada orang yang baca. Kita baca tahlil kan? Baca tahlil, baca elok. Dapat pahala tak kita baca Quran? Dapat pahala. Ada tak tahlil selain daripada ayat Quran? Pak Imam tu duduk. Mayat dah mati, marilah kita. Ada macam tu? Mana ada semua ayat Quran? Lah ni tuan-tuan, banyak di sini pun ada. Duk bid'ah ni. Ni apa nama, lepas kita sembahyang bid'ah. Ni tambah-tambah duk ni buat qasidah ni lagi bid'ah. Buat dengan lagu lah. Dia kata tengok tu, pok-pok tu. Kan? Buh dalam surau pula. Debum. Cuba bayang tengok. Ni depa kata ni. Sedangkan Nabi tuan-tuan ketika datang 26 Safar Nabi hijrah, 3 hari tuan-tuan duduk di Jabal Saur, Sa'alik Wara. Saur tu masuk apa? Bonggol unta. Kemudian Nabi bergerak 8 hari tuan-tuan sampai di Quba. Sampai di Quba 4 hari. Maksud dia apa? 8 Rabiul Awal.
sampai 4 hari, 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal. Sampai Nabi ke Yathrib, Nabi kata hadza Madinatul Munawwarah. Lalu sahabat semua tunggu apa? Tala'al badru alaina. Tukutum. Nabi kata apa? Oi, bidah. Ada. Nabi buat tak tahu apa. Sebab tu kita buat qasidah. Ada orang kata dia apa? Bidah semua ni. Tuan-tuan, kita zikir lepas sembahyang, bidah juga. Allah, tuan-tuan kena ingat, kalau kita orang Melayu tak buat zikir lepas sembahyang, pakai tak zikir lah. Tuan-tuan zikir tak? Nada, tak zikir lah. Lepas sembahyang kita, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita pun semua pakai. Kan? Kalau tak buat itu, pakai tak buat lah. Orang Melayu zikir tak? Orang Arab beza. Orang Arab baca Quran fasih, fusah, sebut dengan makhraj sedap. Tuan-tuan pilah tengok dia baca wattaba'u man tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, baca dengan sedap. Lepas sembahyang depa duduk zikir dulu. Kita orang Melayu zikir tak? Ada kalau tu imam tak zikir, pakai tak zikir lah. Tapi Arab depa duduk zikir sebab depa tak tahu nak buat kerja apa. Depa lepas sembahyang, tengok dulu kita sembahyang tarawih kena hentam. Apa ni sembahyang tarawih 2 rakaat, duk buat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan? Tuk Bilal. Kita pun sallallahu alaihi. Yang belakang tu tak pernah main. Alai. Bertanya sebut apa tu? Yang penting sebut. Betul tak betul mampu pi. Hak ni tak pernah main tuan-tuan. Bid'ah. Dia kata lepas 2 rakaat bid'ah. Ni apa duk buat ni selawat-selawat? Nabi tak pernah buat. Bang, ingat bang. Di Madinah depa sembahyang 2 rakaat, depa baca Quran. Quran mereka lancar, sambung alif lam 20 minit selesai satu juzuk. Kalau kita buat macam tu macam di Kubang Menerung, sembahyang 2 rakaat baca Quran. Baca wala saja dekat setengah jam. Wala saja setengah jam bila nak sembahyang tarawih. Sebab tu depa buat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sallallahu wasallam alaihi. Tu ada kelebihan dah. Di Mekah mereka tawaf. Di Kubang Menerung nak tawaf apa? Sebab tu tuan-tuan kena faham. Ni ada orang kata bid'ah buat tahlil. Zikir elok lepas sembahyang zikir, kan? Afdalu zikri fa'lam annahu qala ataupun subhanallah. Sebab apa? Kalimah ini yang kita akan sebut, dan kalimah inilah yang akan tolong kita. Kalau boleh la ilaha illallah, kalau boleh apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Siapa sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Bang, esok masuk syurga tengok banyak pokok. Kerana apa? Zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang inilah saya guna ketika orang pi umrah dengan saya. Saya tak baca doa. Banyak orang pi baca doa. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Duk tengok buku. Lah kali mana? Mana Kaabah? Lah Kaabah di sana. Saya ada. Saya pegang jemaah. Zikir. Subhanallah. Depa subhanallah. Bangladesh berikut subhanallah. Bangladesh berikut. Kadang-kadang saya doakan teriak habis. Orang Melayu tak teriak, Arab teriak. Saya tanya dia, ya Syekh, limadha tabki? Kenapa menangis? Anta araftu madza aqul? Hang faham tak apa aku cakap? La, aku tak faham. Tapi kenapa menangis? Nabi kata Nabi yaqul, ya beku, menangislah. Fa illam tabku fatabaku, dia kata. Tak boleh paksa, dia kata. Air mata yang mengalir secara paksa, Allah padam api neraka aku. Tu saya pegang subhanallah, semua pakai ikut saya. Subhanallah. Tak payah baca buku. Round kedua, alhamdulillah. Sampai Rabbana tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas ikut satu-satu. Pernah berlaku kan? Pok-pok Turkis rompoh kami. Rompoh. Saya kata tarik, bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru. Tarik. Habis saya kata, hampa ikut pasal apa? Ustaz suruh ikut.
Saya kata torik tu bagi jalan. Kami ingat zikir baru. Bagusnya torik. Atunya namanya jamaah mangkuk ayun, tuan-tuan. Sampai tak tahu apa tu kena mengaji. Kena tahu zikir tu apa. Ni sampai torik pun tak tahu. Nah, sebab tu ni. Tapi bagus tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila macam tu bagus. Saya cerita tuan-tuan dalam YouTube benda ulang seronok tuan-tuan. Orang Turki ni kalau mereka ni tuan-tuan dulu depa mansuhkan baca Quran dalam bahasa Arab sehingga dibaca dalam bahasa Turki. Azan bahasa Turki. Sebab tu depa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh sebut. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita tak berdalam balik sebut makhraj yang elok, kita akan musnah tuan-tuan. Sebab tu ni pertahankan zikir, sebut elok. Subhanallah, alhamdulillah. Ni disebut Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan pergi Turki, tuan-tuan akan jumpa puak-puak ni. Bismillah ya Allah Akbar. Allah Akbar. Depa talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mul la syarika lahu. Balik habis semua. Hampa jangan balik, tunggu. Ada makan tu, nasi mandi ah. Ada no. Untuk saya seorang ya. Tak ada, hampa balik ah. Ni nak abang kata zikrullah tuan-tuan. Zikrullah apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala. Lagi apa tuan-tuan? Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.